Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berlintas langsung dari Masjidin Nabawi Madinah Al-Munawwarah dalam pengajian kita Fitness Qalbu. Alhamdulillah, Fitness Qalbu dalam membincangkan hal berkaitan tentang hati, jiwa kita, situasi, suasana hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sini baru selesai subuh. Alhamdulillah. Sekarang jam pukul 6 suku mendekati waktu syuruk. Di Malaysia sekarang pukul 11.13 pagi. Alhamdulillah. Baik, sebelum tu okey ke suara, audio, visual? Saya punya live tu kosong, tak keluar berapa. Dia live tu dia tulis kosong. Lain lain tapi okey visual, audio, visual okey. Live saya tak tahu berapa orang sebab kosong. Tak apalah. Yang penting boleh menyampaikan kalam-kalam kebenaran, insya-Allah, untuk kita kongsikan pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Insya-Allah hari ini hari Sabtu di sini, insya-Allah saya akan berangkat untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Insya-Allah Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan umrah, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Haji Amiruddin, Pak Haji, Puan Hafiza, semua okey? Alhamdulillah. Puan Zinirah. Saya nak sebutlah nama-nama ni di Masjid Nabawi ni, insya-Allah. Mana yang boleh saya sebut, saya sebut. Puan Rohaida, insya-Allah. Puan Hasna, Puan Salmi, Liana, Zaini, Normah, Abdul Manan, Ina, Arina, Yusma Yusof, Normah Mustafa, Siti Khairiyah, Kemboja Alam, Ziman Besut, Zawiyah Osman, Yurni Jusoh,
Rus Munira Hamzah, Anis Aidi, Siti Zubidah Ahmad, Nur Syakila Kila, Salina Yunus Ina, Syirah Sidik, Salwana Supaat, alhamdulillah, Nur Hidayah Esi, Kasmi Soming, Umi Madihah, alhamdulillah, Fazila Ahmad, ya, Syuhada Adah, Ani Raflika, Rita Abdul Majid, Kasmi Soming, lagi sebut, Ila Karmilah, Umi Madihah, Roha Niza, Haliza Jamnat, insyaAllah. Mudah-mudahan nama ini saya sebut dan yang tak tersebut jangan bimbang yang pernah ada dalam live. Niza AR Kamsia Mislan, Ainun Yaakob, Rohaida Haji Cik Rahim, alhamdulillah, Sofia Adura, Isma Alia, insyaAllah, alhamdulillah, Haji Mak Muda, Lisa Haq, Allah, Zurainah, Zawiyah Osman, Syafiqah Muhammad Noh, Asma Muhammad Noh, insyaAllah, Kesu Mahsuri, Jorana Johari, Jamila Ibrahim, insyaAllah, Ainun Yaakob, Salina Jaafar, Siti Roziah, insyaAllah, Syiki Muhammad Noh, Nurul Huda Abdul Rahman, Zahrah Ramli, Siti Fairuz, insyaAllah. Bayangkan nama ni disebut kan, insyaAllah, disebut nama kita, Duha Sumayyah, Nora Harun disebut, Majidin Nabi SAW sebut nama kita, ya Allah, seronoknya, Zu'ebi, Siti Atikah Tukimin, Rosnani Syu'ib. Bayangkan kita jumpa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salina Jaafar, Zalilah Baharum, kan kita datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sambut. Dalam hadis Nabi sambut, Nabi jawab, Nur Nordin, Zarina Adam, Nur Nordin, Zakaria Teluk, Natra Ismail. Bayangkan kita bagi salam pada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam kita, Nabi sebut. Kalau Nabi kenal kita, Nabi sebut. Masya Allah. Dan nama kita akan dipanggil nanti, ya Allah, Nurul Huda Abdul Rahman, Hasnah Hussein, insyaAllah, Abdul Rahman, insyaAllah, Adnil Sah, sono, alhamdulillah, Fatimah Zahra, Aniza, Venita Anwar, insyaAllah, Nurhan bin Sadikin, Hannah Zahrum, Zaitun Zami, Ummi Nisa Ali, Haslin Hussein, insyaAllah, Suryati, Halisatar, Fatimah Zahra dah sebut, insyaAllah. Suami sembuh, amin ya rabbal alamin, amin. Allah berikan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Azlillah Hamzah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Faridah Yusuf, Sheila Hussein, Siti Haslina, Nash Hamidun, alhamdulillah, Anissa Abdul Aziz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Musalmah Lim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyantuni kita sebagai
umatnya. Jumi Sudar Amin, Nur Sakinah. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun salah kita, bagaimanapun silap kita, sebab Nabi SAW takhalluq bil akhlaqilah, imah kamal. Nabi SAW dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Sayyidatun Nisriyah, karya Al-Imam Al-Ghazali SWT, Nurmah Saleh, Zarah Ramli, Nabi takhalluq bil akhlaqilah. Dr. Said Hawa dalam takhrij kitab Tazkiyatun Nafs. Indah Purnama, Siti Zubaidah, saya nak sebut. Yang mana tak sebut, kalau komen saya sebut. Nak sebut kat Masjid Nabawi ni. Ummu Wadudah, Zaitun Zami, Azwana, InsyaAllah Allah jodohkan. Takhalluq bil akhlaqillah. Nabi SAW menterjemahkan kesempurnaan. Nur Rasyikil Ismail, Diana Sidik, Diana dan Aswad, Tuan Haji Aswad, Masya Allah. Ainun Yaakob, akhlak Nabi SAW. Yu Hashim, ya Yu Hashim, ya. Umi Madihah, akhlak Nabi SAW. Umi Asyab Duha Nasuha. Bila Kak Lu Zainun melihat hambanya ataupun umatnya yang lemah, Sabariah Muhammad, Sabariah Muhadi, insyaAllah. Syifa Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tengok yang datang tu dengan lemah, sebab Nabi SAW melihat hambanya, umatnya, umat ini hamba Allah SWT, umat Umiji, semua umatku masuk syurga, kata Nabi. Begitu positif Nabi. Rabi'atul Adawi, cuba lihat bagi Nabi SAW. Ni hati-hati, pagi ni kita nak sentuh tentang fitness kolbu, jiwa kita. Kita seboleh-boleh nak menyerap Siti Saufur Saleh, Wahawari Isyani, Yani insyaAllah, Nur Hayati, Nur Ziani Kardi, insyaAllah. Nabi pandang semua umatnya, semua masuk syurga, kecuali yang tak nak, illa Aba Ainur El-Amani, Siti Naqiyah atas. Sebab tu namaku tenang. Rubi insyaAllah. Bayangkan kalau Nabi tengok kita, kata kalau kita ni nak jadi umat bagi Nabi SAW, tak, Nabi tak tanya hang dosa banyak mana, hang macam mana, perangai dulu macam mana. Nabi tak pernah tanya macam tu. Nabi SAW sanah ladis, insyaAllah, memberi satu orang kata apa, Hasbah Fauzi, memberi satu Syifa Abdullah, ya, Cempaka Sari, insyaAllah, Salina Osman, memberikan satu harapan. Islam membawa harapan. Hati-hati hatinya membawa kepada perbincangan yang menyakitkan hati, melemahkan hati. Orang yang berdosa, kita lemahkan dia dengan dosa dia. Patutnya kita kuatkan dia dengan keampunan Allah. Orang yang berpahala, kita lemahkan dengan pahala dia. Ini kau tak cukup lagi ni, belum sampai makam lagi, belum itu lagi, belum ini lagi. Jazrin Aziz, Halimah Montoro, insyaAllah. Nabi SAW bagi satu harapan yang orang kata apa, atas kita lah pula, kecuali kita yang tak nak menyambut harapan itu. Rosnah Abdul Qadir, Nabi pandang umatnya semua masuk syurga. Nurhanisah, bayangkan contoh, Sarah Mataha, Azwan Aminuddin, Masya Allah, Maznah Mak Yusof. Saya sekarang ni nak masuk Raudah jemaah sekalian, kena pakai tasrih, kena pakai ad, dah kena memang depa. Tuan Haji Daud Hamzah, Masya Allah, Sana Ladis, Noris Firash,
roh anak Isa. Masya Allah. Berapa pahala mak datang tu, ya Allah. Mak datang, ya Allah, dapat pahala roh roh kita. Nurul Husna awang mak datang nak dengar nak talaki, Allah Akbar. Talaki kat Mekah, kat Madinah dan Aramain kat Makkah Al-Mukarramah, insya-Allah. Saya semalam saya tengok orang masuk semua jenis, semua peringkat. Makna kata semua boleh masuk. Semua masuk juga. Macam-macam perangai, macam-macam jenis, macam-macam orang kita tengok. Ya Allah, luasnya syurga-Mu, ya Allah. Kalau lah tak kerana tasrih, kalau lah tak kerana orang kata isyan ni, kalau lah tak kerana ada kena tasrih, maka mesti semua boleh masuk. Sekarang ni cuma dia kena tasrih. Rosmunira Hamzah, terima kasih update. Sebab ni dia tak ada tulis. Saya punya tadi dia tengok kosong view. Saya akan Madinah hari ni last. Hari ni saya akan berangkat ke Mekah, insya-Allah. Hari ni saya akan berangkat ke Mekah, insya-Allah. Kalau lah tak kerana tasrih, semua boleh masuk macam dulu. Sekarang ada tasrih. Nampak? Jadi kita boleh kaitkan, kalau lah tak kerana Nabi SAW, kita tak boleh masuk syurga. Jadi sebab Nabi SAW, Nabi SAW. Jadi saya tengok, ya Allah, memang sekarang ni kalau pergi pakai visa turis, dia kena pakai download nusuk sekarang ni. Dah ramai tak boleh masuk. Patah balik. Okey, sekarang ni kita pandang syurga Allah terjemahkan di dunia, semua orang nak masuk, semua orang nak masuk. Ada orang yang tak boleh masuk, patah, dia tak ada permit, dia tak boleh masuk. Jangan kecewa kalau tak boleh masuk raudah di sini. Jangan kecewa, sebab yang paling penting kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecewa. Kita ada raudah juga, majlis ilmu banyak kat sini. Duduk dalam majlis ilmu. Kalaupun tak faham, duduk saja. Orang perempuan tak usah bimbang. Orang perempuan pun sama, Allah beri kelebihan juga. Dia kena pakai tasrih. Kalau tak boleh masuk, tak apa. Cuma Allah nak gambarkan bagaimana orang beratur nak masuk syurga raudah di sini. Orang beratur jemaah sekalian, semua memberi harapan nak masuk. Semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Beratur, berharap nak masuk. Siapa yang akan membantu untuk masuk? Itulah baginda Nabi SAW, syafaat baginda Nabi SAW. Jadi perkara pertama yang kita kena tengok, hati kita ni kena baik-baik sangka dengan Allah. Husnuzon. Hati-hati dengan hati yang buruk sangka dengan Allah. Su'uzon. Bila buruk sangka dengan Allah, dia akan buruk sangka dengan orang. Orang yang suka buruk sangka dengan orang, sebenarnya buruk sangka dengan Allah. Sebagai contoh, orang tu dengan dosa dia. Kita nak orang tu macam sempurna, perfect. Kita lupanya Allah lah yang maha sempurna, yang akan menyempurnakan orang yang berdosa itu dengan keampunan daripada Allah SWT. Adapun dia salah pada undang-undang. Kalau dia melakukan kesalahan pada undang-undang. Tapi dosa, Allah yang menentukan keadaan dia macam mana. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan terima hukuman di dunia. Tapi dalam bab dosa, kita boleh hukum dia kat dunia sebab kita bukan penghukum. Allah ya Hakim yang akan menghukum orang yang berdosa, tapi bukan di dunia, tetapi di akhirat sana. Di dunia ni Allah tak hukum siapa-siapa pun. Adapun Allah memberi peringatan saja. Peringatan. Dan adapun kerosakan, kesakitan, balak, bencana itu daripada tangan mereka sendiri. Membuat kerosakan atas tangan mereka sendiri. Jadi hati-hati dengan hatinya yang ada punyai sangkaan buruk. Satu, kedua, hati yang mempunyai sifat perasan. Jangan perasan jemaah sekalian. Sana hadis dah tak boleh dah. Dia bukan masuk pintu 30-32. Semua dekat pintu 37 belakang sana tu. Satu tempat sekarang ni. Lepas subuh dia kena beratur kat belakang sana. Kat tasrih. Dia tak ada pintu yang 30-31 tu, dia tak ada dah. Dia pun dah synchronize kan. Tempat yang sama lelaki masuk, tempat yang sama perempuan masuk. Ya, sekarang ni macam gitu dia buat dah. Jadi Nabi SAW itu punya hati yang begitu, orang kata apa? Ya, Allah SWT melihat hamba-Nya itu dengan keampunan. Allah melihat bagaimana Allah melihat hamba yang berdosa? Allah melihat dengan keampunan.
Ya, aku nak ampunkan kau dalam mafhum hadis. Mafhum hadis jemaah sekalian. Siapa datang dengan berdosa berkali-kali, berkali-kali berdosa datang, Allah kata aku maha ampun. Jadi kita kena, jangan hati kita ni jangan mudah buruk sangka dan jangan mudah perasan. Hatilah, berhati-hatilah dengan sifat perasan. Perasan, perasan dah tak boleh nak pergi. Jangan perasan dah saya dah tak boleh jadi baik. Perasan lah tu. Sangka buruk ni akan berkait dengan perasan. Jaga sekali jemaah sekalian. Jadi jaga-jaga. Dalam pengajian hakikat kehidupan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW, antara perkara yang penting yang kita akan dapat kesan daripada pengajian ni adalah, pertama, dia akan menjaga sangkaan kita. Dia akan menjaga sangkaan kita. Sebab kita berpijak kepada perbahasan yang benar. Kita berpijak pada sangkaan yang benar. Sangkaan yang benar ni berteraskan kepada kebenaran. Berpijak kepada kebenaran. Berpijak kepada kenyataan. Jangan berpijak kepada sangkaan, kata-kata orang. Orang kata, itu kata. Jangan bersandarkan dengan kata-kata orang. Tapi sandarkanlah dengan kebenaran yang bersandarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama. Kita kena, dan kata-katanya membawa kepada ketenangan. Nabi SAW ketika menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas ke China nak pergi berdakwah, yasiru wala tu'asiru. Hati-hati, hati-hati daripada kita menyampaikan kalam-kalam yang boleh merosakkan, merisaukan, menyakitkan. Hati-hati. Tapi kalau kalam kebenaran, bagi orang yang hatinya sudah sakit, dah terluka dengan dunia, hati yang sudah sakit kerana hatinya telah disakiti oleh dunia, bukan orang menyakitkan pun. Sebenarnya orang tak mampu menyakitkan hati kita kalau hati kita sihat. Hati itu sakit. Sakit hati aku ni sebab apa? Sebab hati itu sakit. Jadi hati itu sakit kerana telah disakiti. Ada penyakit hati. Apa penyakit hati? Tadi, buruk sangka. Buruk sangka. Dia tak ada duit, dia buruk sangka. Tak boleh pergilah aku umrah, tak boleh pergilah haji ni. Ustaz bolehlah ada duit, orang bagi, boleh ni, bolehlah, contoh. Dia sangka buruk lah tu. Sangka buruk ni. Bila orang kutuk kita sikit, habislah aku, hinalah aku, dah orang dah tak suka aku, mana aku ni mesti buruk. Janganlah begitu. Kerana yang membaikkan, yang menghinakan untuk Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi sebenarnya mudah taala. Maka di saat kita berusaha untuk menjaga ketaatan, kita mendapat tentangan, kita mendapat kata-kata yang buruk daripada orang, tak apa. Yang penting jaga syariat yang utama, solat jaga, taat jaga, aurat jaga. Susah-susahlah untuk kita datang kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Susah-susahlah kita. Orang nak susahkan kita, lantak pi. Jaga hati, jangan buruk sangka. Jangan amalan sendiri. Boleh ke? Setakat solat je boleh ke ustaz? Setakat Quran boleh ke? Jangan perimih amal. Buat je amal. Biarlah kita ni dosa menggunung tinggi, tapi jangan berhenti untuk berharap kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sangka baik dengan Allah, husnuzan. Ni sebab kita nak berbincang tentang kebenaran. Nak sangka baik, itu mesti kena belajar kebenaran. Jangan kita duk tengok kebendaan. Bila kebendaan, dia akan pergi dengan keburukan. Benda ni akan membawa kepada keburukan, jemaah sekalian. Kebendaan akan membawa kepada keburukan. Ingat, kebendaan akan membawa kepada keburukan. Kalau kita tengok kebendaan, habis aku. Contoh tengok duit. Bila tak ada duit, habis aku. Sedangkan kita kena melihat dengan kebenaran. Melihat rezeki. Bagaimana nak melihat rezeki? Melihatlah dengan ilmu, melihatlah dengan pentadbiran Allah SWT. Belajar melihat kekuasaan Allah. Tengoklah langit tak pernah runtuh. Langit tak bertiang, jemaah sekalian. Langit tak perlukan tiang. Allah kalau mentadbir suatu perkara, Allah tak akan perlukan makhluk. Istighna dipanggil. Qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri tanpa perlukan berhajat pada makhluk. Nampak tidak? Jadi bila kita bergantung kepada Allah, bila kita melihat kebesaran Allah, kena latih ni selalu ni jemaah sekalian. Latihan melihat kebesaran Allah. Nampak mudah, tapi dalam hati kalau dia sakit, dia tak akan mampu melihat kebesaran Allah. Sebab tu kena
Sihatkan hati itu. Sihatkan hati dengan berbaik sangka dengan Allah. Ya Allah, dosa banyak. Ya Allah, baik sangka dengan Allah. Betapa besarnya dosa bila dah lah buat dosa. Lepas tu buruk sangka pula dengan Allah. Boleh ke Allah ampunkan aku? Wallahi jemaah sekalian, itu satu statement yang batil. Orang nak condemn kita lantak api. Lantak api lah orang nak condemn apa. Dia nak macam-macam lah orang. Jadi bukan kata jangan pedulikan orang, tapi kita hidup bukan dengan orang, kita hidup dengan Allah. Bukan hidup dengan suami, bukan hidup dengan anak, bukan hidup dengan kawan-kawan. Kita hidup dengan Allah billah. Kita melihat dengan penglihatan yang Allah berikan, bukan melihat dengan pandangan orang. Sifatnya melihat tu sifat Allah, bukan sifat mata. Mata kita buta. Maka lihatlah dengan kebesaran Allah, lihatlah dengan keampunan Allah, lihatlah dengan kasih sayang Allah. Bila orang buat jahat, lihatlah dengan kasih sayang Allah. Jangan lihat dengan mata, kepala busuk, hati, perut busuk perut apa semua ni. Allah, payah nak faham. Tengok suami tak habis-habis tengok dengan sakit hati. Tengok isteri tak habis-habis tengok dengan tak puas hati. Kan? Sakit hati tu hati-hati. Hati-hati pula tengok, jangan tengok kemuliaan pada diri. Beramal, hati-hati. Bila kita dah boleh beramal, boleh pergi Mekah banyak kali, dah rasa bagus. Jangan, tu perasaan. Ujub dia panggil. Ajib. Ni mesti aku berkat. Mesti berkat ada apa-apa ni. Berkat aku tolong orang ni. Jangan. Hati-hati jangan melihat kita. Lihatlah dengan Allah. Ya Allah, aku beramal ni sebab dengan kau. Ya Allah. Melihatlah dengan bantuan Allah. Melihatlah dengan kasih sayang Allah. Allah kesian kat kita. Bukan kita ni hebat benar pun. Allah kesian kat kita, jemaah sekalian. Allah bagi ni dengan kasihan. Nah, kalau kau kan, aku tak tolong kau solat kan, lupa dia kan, anak solat macam tu lah ibarat. Sentiasa lihat dengan betapa diri kita ini bersandarkan kepada kebenaran. Bila tengok dosa, lihatlah dengan keampunan Allah. Bila tengok pahala, lihatlah dengan kasih sayang Allah. Azni tamam bagaimana kita tetap hati kita, apa yang kita buat itu Allah saja. Kadang-kadang insaf. Itulah. Bila kadang-kadang tu sebab kita ada faktor persekitaran. Faktor persekitaran inilah yang jadi kadang-kadang tu. Maka persekitaran itu kita kena ubah menjadi kekuasaan Allah. Minta dengan Allah. Pertama, kita minta ya Allah, Allahumma sabbiq qalbi ala dinik wa ala ta'at. Ya muqallibal qulub, sabbiq qalbi ala din wa ala ta'at. Minta Allah jaga hati kita. Minta Allah jaga hati kita. Jangan minta suami, abang jagalah hati saya abang. Apa benda dia jaga kita? Suami kena jaga hati isteri. Macam mana nak jaga hati kita? Hati dia pun tak terjaga. Tapi kalau masuk jaga hati ni maksud apa? Jangan bubuh penyakit pada hati. Masuk jaga hati, jangan bubuh penyakit pada hati. Jaga perasaan, jangan bubuh sifat nafsu pada perasaan itu. Kena tundukkan perasaan menjadi nafsul mutmainnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Sebab tu Nabi tengok dengan keampunan. Nabi tengok dengan keampunan jemaah sekalian. Sebab tu akhir zaman ni, okey, kesan dosa. Okey, baik, kita pergi pada kesan dosa je. Hati-hati. Bila hati kita sakit dengan penyakit hati, apa yang berlaku pada dosa? Kesan kepada dosa ni, tengok dosa ni sama dengan keampunan Allah. Kalau kaitkan dengan Allah tu keampunan. Kemurkaan bila orang tak bertaubat sebenarnya. Dosa keampunan. Sebab dosa kena wasari'ul maghfirah. Okey, baik. Sebenarnya tuntutan pada dosa itu keampunan, bukan kemurkaan Allah. Allah tak murka lagi selagi dia, hambanya sentiasa meminta ampun. Malah Allah suka kepada hambanya sentiasa bertaubat. Tapi apa kesan dosa nanti? Tengok, iblis bila dia letakkan satu lagi ragu-ragu dalam hati. Syak wa sangka tu, bila sangka buruk tu akan ada ragu. Bila kita ragu dengan dosa kita, boleh ke, maka kita ada, orang kata apa, kita tak ada kekuatan untuk memohon ampun kepada Allah dan tak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan yang seterusnya. Baik, kesan daripada dosa itu apa dia? Bergaduh. Pergaduhan, sebenarnya atas dosa itu adalah pergaduhan. Pergaduhan itulah sebenarnya kesan daripada dosa. Dosa ni akan membawa pada pergaduhan. Dosa ni akan membawa pergaduhan. Sebab tu hati-hati rumah tangga yang sering kata bergaduh. Hati-hati. Sebab ada kesan-kesan dosa. Tak kisahlah dosa apa, dia dikumpul-kumpulkan, kesannya bergaduh. Tapi saya tak ada gaduh, Ustaz. Dia bukan tak ada gaduh sebab tak ada isu, dia diam. Ini maksudnya ketika ada isu ke apa ke, dia tak bergaduh. Ada faham.
Dia faham. Kerana bila dia tahu kesalahan, dia tak ada pergaduhan. Kerana dia ada keampunan. Nak gaduhkan apa? Abang buat salah yang tak apa bang, minta ampun lah bang. Tak ada, abang buat salah, sepati abang buat salah, bukan ini ni. Dia mula macam-macam. Iblis sukalah. Iblis, dia nak ambil orang berdosa ni, nak hilangkan harapan dia supaya bergaduh. Sebab tu kebanyakan kepada dosa itu pergaduhan. Dia besar-besarkan cerita dosa supaya orang bergaduh. Orang bergaduh. Tujuan dia cerita. Sebab tu, kenapa dilarang cerita dosa ni? Sebab pergaduhan. Elok-elok lah orang tu dah elok. Kau pergi cerita dosa dia kat kawan tu, tak ke bergaduh kawan? Lain kalau hati kuat, iman, tak apa. Kalau hati kuat iman nak dengar cerita dosa, kemudian dia akan, tak apa, Allah ampunkan. Macam Nabi SAW. Ini tidak. Jadi makna kata apa? Kesan kepada dosa tu kena tengok pergaduhan. Tapi kalau tahu orang tu buat dosa, janganlah bawa kepada pergaduhan. Itu adalah iblis. Tengok iblis. Iblis dia buat dosa je mas sekalian. Hati dia ni, sakit hati dia. Bila dia buat dosa, yang ni dia tidak taat kepada Allah. Dia tidak tunduk kepada Allah. Jadi bila tak tunduk kepada Allah, apa je berlaku pada iblis? Cuba tengok. Bergaduh. Macam mana bergaduh dengan Nabi Adam AS? Bukankah dengan Nabi Adam AS? Semua keturunan dosa mesti hapusnya. Tak terhapus. Kena betulkan statement tak terhapus. Tak. Dosa mesti. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Yang tak terhapusnya kitanya perangai. Duk ulang cakap tak terhapus, Allah tak terima. Jangan, tu statement yang salah. Nabi dah kata dah. Tu jaga hati-hati. Kau tak terampun dosa kau ni kan? Oh boy gitu. Tak terampun, jangan. Sebab Allah Maha Pengampun kecuali dosa syirik. Syirik itu tadi lah sangka buruk. Nanti dalam sangka buruk dia mula nampak ada Tuhan lain pula yang mengampunkan dia. Pergaduhan dan dipanggil hilang kenikmatan. Kalaupun tak bergaduh, dia tak nikmat macam dulu dah. Dia tawar dia. Kan? Konon-konon profesional, padahal dah tak ada apa dah rasa. Itu kata habis madu sepah dibuang. Dia ni tuan-tuan sidang jemaahnya menonton. Cuba tengok. Datang Mekah. Berapa lama datang Mekah contoh? Banyak kali kan? Saya setiap kali datang dah tawar. Okay, kita kaitkan Mekah Madinah ni. Orang seronok kan? Seronoknya ya Allah. Seronoknya ya Allah. Ustaz seronoknya Mekah Madinah ni. Sebab apa? Sebab apa seronok kat sini? Pahala kan? Malah pengampunan dosa kat sini. Orang berdosa, orang datang bukan buat pahala. Datang bawa dosa, minta ampun kepada Allah kan? Sebab tu datang nikmat. Datang rumah tangga kita bukan pahala. Yang jadi tawar tu kenapa? Isteri kita tu kenapa duk tengok macam tu lah si aku. Hati-hati. Udahlah tu, dah lama nak, dah puas lah dulu seronok. Dah nak seronok apa lagi. Salah jemaah sekalian. Ibadah tu keseronokan. Wa basyiril ladzina amanu, kabarkan berita gembira. Kalau benda tu ibadah, mesti kita seronok. Mesti kita seronok. Jadi kalau rumah tangga tu ibadah, macam mana kita nak datang Mekah Madinah? Macam tu kita balik rumah. Nak balik rumah tu seronok nak jumpa suami, seronok nak jumpa isteri. Tapi nak balik rumah, ya Allah, jumpa lagi orang tua ni. Ya Allah, geramnya aku lah. Ada isu lah tu. Ada buruk sangka, ada perasan, ada apa orang panggil, was-was, ragu-ragu, keraguan, buruk sangka, perasan bagus. Dia kalau suami pula rasa macam diktator, dia rasa macam ketua, dia balik, kamu kena buat baik dengan aku, buat baik dengan aku, masuk surga. Tapi dia tak senikmat pun dengan isteri dia. Asyik nak mengarah isteri dia kerja kan. Tu cerita dia. Mengarah isteri buat baik pandai. Adapun membimbangkan isteri pandai, bukan membimbing isteri. Banyak membimbangkan isteri. Isteri pula banyak membimbangkan suami. Tengok suami dia bahu sengit lah. Tak habis-habis nak fikir bahu sengit. Malam ada seorang jemaah ni, sahabat, cerita pasal kahwin. Cerita pasal kahwin lagi. Dia kata apa, cukuplah ni ustaz. Isteri ni jawab, suami diam. Cukuplah, nanti takut suami bahu sengit. Saya cakap nak tunggu bahu sengit ni, bukan kata kahwin lagi, tambah baju pun boleh bahu sengit. Tambah duit bahu sengit, tambah kereta bahu sengit. Sebab tak amanah. Harta tanya 2 kali.
Tambah sikit tanya satu kali. Diam. Kata nak maunya buat ibadah ni kenalah yakin dengan Allah. Balik kena seronok. Macam mana kita seronok nak pergi Mekah Madinah? Seronoklah kat rumah tu. Ini kadang seronok nak lari pada rumah. Nak lari, nak Lone Ranger katanya. Nak lari pada rumah, datang Mekah Madinah baru seronok. Lega. Balik rumah neraka. Allah Akbar. Tak ada ibadah lah. Ini macam mana seronok datang Mekah Madinah. Macam tu seronok nak balik rumah. Jumpa anak, jumpa isteri. Sebab apa? Sebab ibadah. Ibadah ni seronok. Hati kita tenang. Tenang. Mas sekalian, tengok macam saya seorang. Kan? Seorang datang kan. Seorang ni. Isteri tinggal, nak tinggal. Kan? Apa habis semua tinggal. Kan? Seorang. Bosan ke? Tak ada. Seronok lah nak balik pun seronok. Datang pun seronok. Alhamdulillah. Macam gitu. Jadi, kadang buruk sangka macam mana nak meletakkan hati Ustaz. Ya, letakkan hati berdoa pada Allah. Kemudian belajar latihan melihat kebesaran Allah. Mesti ada isu keliling yang menyebabkan kita buruk sangka tu. Okey. Isu buruk sangka ni, apa isu? Mesti kena ada isu dia. Mesti kena ada tajuk dia. Contoh, orang ni buruk sangka suami buat jahat. Okey. Isteri apa? Mesti ada isu keadaan. Sebenarnya yang membuat kita buruk sangka tu keadaan. Kita suka berburuk sangka dengan keadaan. Walhal Allah Ta'ala mengajar kita berbaik sangka, husnuzon. Sakit, janganlah buruk sangka tak sihat. Dia sakit dia, ni payah nak sihat. Kita belajar, sebab tu belajar. Bila tengok sakit, nampakkan sembuh. Jangan nampakkan ubat. Nampakkan sembuh terus. Ubat makanlah apa ubat pun yang disarankan makan. Sakit nampak sembuh. Kan? Suami nampak sayang dia, nampak perangai suami tu jenuh lah. Jenuh kita. Jadi kena belajar melihat di sebalik keadaan itu. Apa keadaan itu? Susah. Okey, susah, tengok keadaan senang. Tengok bantuan Allah, mesti datang bantuan Allah. Mesti datang nasrullah. Tengok di sebalik kesusahan. Bila kesabaran, nampak? Tengok muka suami seronok Ustaz berbunga-bunga. Macam gitulah. Bukan tengok berbunga-bunga lagi. Kalau ambil bunga letak kat tepi telinga dia. Alhamdulillah. Mesti kena ada pembaharuan. Maaf ramai tak seronok tengok saya sebab biasa buruk sangka sebenarnya tak ada apa-apa pun. Betul terang hati jadi seronok. Benar. Allah Akbar. Ustaz kata bila dah sihat bayar dengan kita tak benar tu pun mahfuzah. Mahfuzah benar. Sihat tengok taat, sakit tengok sembuh. Bukan sakit tengok nak sihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hati-hati dengan hati. Kita ni yang paling sulit nak buat ni hatilah. Kan? Bukan sibuk nak jaga hati orang. Tak payah suruh orang jaga hati kita. Hati kita ni hanya Allah yang menjaga dengan kita menjaga ketaatan. Menjaga sangkaan. Jaga sangkaan kita. Nak jaga sangkaan ni kan ada ilmu lah. Ini ilmu yang kita mengaji ni. Ilmu kebenaran panggil. Buruk sangka je lah. Suami tak adil. Itu buruk sangka tu. Suami tak adil lah. Suami itulah. Apa pun keadaan orang itu. Mestilah datang dengan Allah. Mesti. Patutnya pandangkanlah kebesaran Allah. Solat aku sebab hubung kita kepada Allah untuk minta bantuan kepada Allah. Apa ni? Bukan solat bagi tangan ke tangan tanda Allah. Dia katakan mesti ibadat sumber syarat. Betul ke Ustaz? Solat dan Al-Quran sebab penghubung kita kepada Allah untuk minta bantuan kepada Allah. Bukan solat bagi ketenangan. Ketenangan datang daripada Allah. Dia dalam bab syirik ni, syirik tu mudah, tapi jangan ambil mudah. Syirik tu mudah. Pertama jangan ambil mudah, kedua jangan mudah-mudahkan syirik. Syirik ni buat selain Allah.
Dia wasilah amalan memang membawa pada ketenangan. Ha. Wasilah solat memang membawa pada ketenangan. Dia tak tenang bila buat selain Allah. Setiap benda yang membawa pada dosa takkan buat tenang. Jadi syirik ni perbahasan niat, perbahasan tujuan, bukan perbahasan hasil. Satu, keduanya, tujuan dia solat tu nak dapat apa? Nak dapat duit. Nak dapat apa? Tak boleh. Amal ni semua kerana Allah. Kalau nak apa-apa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan dapat ketenangan memang semua daripada Allah. Melalui jalan amalan itulah mendapat ketenangan. Memang dari Allah semuanya. Kesan kepada amalan itu semua dari Allah. Contoh, ketenangan, solat, nak pahala, tak syirik. Yang syiriknya bila kita beramal kerana selain Allah. Itu syirik. Dan itu hanya perbahasan hati kita, bukan hati orang. Syirik ni halus. Dan ini yang Nabi cukup takutkan, inna akhwafu alaikum asyirkul asghar ma huwa isyru asghar ar-riya. Yang cukup aku takutkan berlaku pada umatku adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya. Jadi sekarang ni kesan kepada wasilah pada setiap amalan memang membawa pada ketenangan. Tenang tu bila buat kerana Allah. Memang melalui dia tenang, dia bukan duduk saja tiba-tiba dapat tenang dari Allah. Mana boleh gitu. Tenang ni adalah perjalanan ketaatan sehingga mencapai tujuan. Kalau tujuan kita tu lillah dan billah, yakni lillah solat kerana untuk Allah dan dengan Allah, bukan sebab susah, bukan sebab senang, bukan sebab Mekah, bukan sebab Madinah, tapi sebab solat ni dengan Allah, maka Allah turunkanlah ketenangan. Memanglah ketenangan itu dari Allah, tapi melalui asbab amalan. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan. Dia gitu. Nampak? Minta tolong ni sama wasilah, ada perjalanan dia, bukan minta tolong saja. Yang akan mendatangkan pertolongan itu Allah. Tapi nak minta tolong kepada Allah tu dengan apa? Apa wasilahnya? Apa syariatnya? Nak tenang tu apa syariatnya? Syariatnya itu mestilah membawa pada syariatullah. Memang solat mendapat ketenangan. Bukan solat yang bagi ketenangan. Asbab solat dapat ketenangan. Itu cara dia. Kalau nak minta apa-apa, minta dengan Allah, direct dengan Allah. Bukan melalui solat. Permintaan ke direct dengan Allah. Itu direct dengan Allah lah nak minta. Janganlah dengan solat tu kita nak dapat apa. Jangan. Beramal tu kerana Allah jemaah sekalian. Fokus bulatkan nanti. Hati-hati. Bukan sebab susah, bukan sebab senang. Sebab Allah. Jadi beramallah. Beramallah kita kerana Allah. Itu nama, itu cara dia. Jadi kalau kata susah, lepas solat ataupun dalam sujud, doa lah minta. Ya Allah, aku nak duit. Minta lah. Memang kena minta Allah, minta siapa lagi? Itu doa. Kemudian usaha. Last sekali usaha kita ni apa? Usaha nak dapatkan apa yang kita minta. Dah usaha nak menjaga taat agar tidak rosak apa yang kita minta. Hati-hati barang siapa yang mendapatkan sesuatu selain daripada Allah, maka dia mendapat bukan dengan Allah. Dia mendapat dengan nafsu dia. Walaupun Allah yang izinkan, dia dapat. Tapi barang siapa yang mendapat sesuatu habuan dunia, akhirat, kita nampakkan dunia dululah. Dapat duit dengan Allah, dapat kerja dengan Allah, dapat isteri dengan Allah, dapat anak dengan Allah. Jaga hati, jangan sangka pada diri kita. Jangan sangka pada usaha aku yang aku dapat. Sebab usaha aku ni, aku boleh baca Quran. Kalau tak kena usaha aku, tak boleh baca Quran. Sebab usaha aku lah nak boleh solat ni. Kalau tak usaha aku, tak boleh solat. Usaha saya cukup lah, tak kahwin lagi Ustaz. Sebab usaha saya nak jaga isteri saya yang seorang ni je. Dah, itu jodoh. Semua tu adalah dengan izin Allah, qadar Allah. Kurniaan. Jadi kena nampakkan semua kurniaan Allah. Bila semua kurniaan Allah, apa kita natijah? Macam contoh, Ustaz, dakwah ni sebab apa? Sebab saya nak balas balik, nak jasa kita, saya dah terhutang bukan budi kan, nyawa, dah termakan modal. Kalau orang kata Ustaz berhentilah ceramah, tak boleh. Sebab kita dah taat itu pelbagai jalan
Maka dengan jalan menyampaikan risalah, bukan sebab kita kena baik. Baik tu sifat Allah, bukan kena tak ada dosa. Dosa tu sentiasa ada. Tapi sebab kita rasakan semua ni anugerah Allah. Dah rasa dah makan modal. Kita dah rasa nikmat banyak Allah bagi. Jadi Allah bagi saya boleh bercakap. Jadi saya sampaikan. Cakap sebagaimana apa yang telah Allah ilhamkan. Allah kata apa yang datang, maka zahirkan. Bukan sebab tak ada dosa. Bukan dah tak ada salah. Melambat-lambat dosa, melambat-lambat salah. Tapi sebab kita rasa serba salah ni. Allah bagi mulut boleh bercakap elok-elok. Kau nak diam. Takkan kau nak berhenti. Walaupun orang taji cukup-cukup. Orang cakap kau dia tak layak. Cakap kau tak layak ni. Kau dosa banyak. Kau siapa? Aku nak balas bully balik. Aku nak balas, nak say thank you dengan ketaatan ni. Tak boleh hentikan ketaatan. Jangan hentikan sebab kita dah makan modal jemaah sekalian. Mana boleh berhenti? Semua benda kita nampak dengan Allah. Mana boleh tidak dengan Allah? Kan? Bila kata nampak dengan Allah, kahwin lagi dengan Allah, kahwin lagi kan? Tu bukan kahwin lagi gatal. Oh, abang gatal. Sebab kamu nampak abang kamu je yang gatal. Sebab tu dapat gatal. Cuma nampakkan itu kenuaan pada Allah. Hazam min fali rabbi. Anda jagalah elok-elok kalau dah kurniaan daripada Allah. Sebab kita tak rasa kurniaan daripada Allah, kita tak buat taat tu. Kita tak bawa kepada Allah, tak rasa Allah bagi. Tak bawa isteri balik kepada Allah sebab tak rasa Allah bagi isteri. Maaf Ustaz, macam mana nasihat pada orang yang sifat malas? Talkinkan je kat telinga dia. Macam mana nasihat lagi? Kan? Kalau anak kita boleh kita sebat dia. Kita cegah dia. Jadi ingat, kita ni ada teritori dalam nasihat kita. Tengok pada kadar yang boleh. Kalau dia tu agak-agak tak makan nasihat, doakan je lah. Macam saya cakap tadi lah, sangka baik lah. Dia tengok dia malas, sangka baik, satu masa Allah akan rajinkan dia. Habis itu. Jemaah sekalian, kita pandang orang ni, kelemahan orang, kita pandanglah dengan kesempurnaan Allah. Dahlah, kita macam ni lah. Kita begini. Jangan kita termasuk dalam perangkap iblis. Iblis ni, dia akan highlightkan mana benda yang kita boleh datangkan kerisauan. Malah risau. Tengok dia ni, alah tengok itu. Kalau nampak dia malas, doakan dia rajin. Ajak dia. Kalau nampak dia buat jahat, doakan dia baik. Habis itu. Kalau nampak dia macam hara ni sangat, agak-agak tak boleh nak apa cakap dengan ni, kita doakan dia. Penguatkuasaan itu mesti berlaku. Penguatkuasaan. InsyaAllah anda kena rasa macam tu jemaah sekalian. Cegah kena ada. Tapi ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'amanu ala ismi wal udwan. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Ajak kepada kebaikan dan sampaikan kebenaran. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan perasan. Jangan takut hilang kawan, jangan takut hilang sekeliling. Sampaikan, jangan kita ni nak jaga hati orang. Tak ada nak jaga hati orang ni, saya nak jaga kawan-kawan. Tak ada, Nabi suruh. Kalau kita bercakap hilang kawan, hilang lah. Jangan takut sebab kita kan ada kepentingan atas dia pun. Orang yang nak jaga semua orang ni, orang yang ada kepentingan. Nak jaga semua orang nak jaga. Dia nak jaga ni, pastikan dia masuk syurga. Itu baru betul nak jaga. Syurga. Tapi nak jaga ni, kiri pun nak jaga, Ustaz, kanan pun nak jaga. Nak jaga apa? Apa yang kita nak jaga? Takut tutup periuk nasi kita. Takut nanti kan dia tak suka kita. Ni dakwah jemaah sekalian. Dakwah ni bukan perlukan sokongan orang, bukan perlukan suka orang. Dakwah ni adalah satu kewajipan. Kewajipan menyampaikan kebenaran. Dan orang suka tak suka bukan urusan kita. Saya berceramah menyampaikan, bukan nak tunggu orang suka. Berapa ramai je ada je yang tak suka. Dan macam-macam cerita lah. Nak pula kita buat silap ke apa ke, mulalah suka. Kan? Jadi sebab tu waqafa billahi syahidat. Rujuk surah Al-Fat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Bila kata Allah SWT mengutuskan Nabi SAW menyampaikan dinul haq,
untuk menyampaikan agama kebenaran. Dialah ini Allah yang akan mengangkatkan daripada kepercayaan lain. Dan dalam bab kebenaran, jangan takut kehilangan. Tak heran lah. Kita bukan nak jaga orang. Saya tak ada masa nak jaga orang. Orang nak datang ke pergi ke biarlah. Dengar cerita ustaz ni lantaklah, nak pergilah, nak tinggal lah. Kalau kamu nak membanding-bandingkan, nak mengata-ngatakan apa ni, kan, dah silakan. Sebab tugas kita kan nak jaga orang. Tugas kita nak jaga apa yang kita sampaikan. Istiqomah sampaikan kebenaran, bukan nak bagi orang suka, bukan bagi orang sokong. Bukan. Bila tadi macam malas, kita nasihat dia, kita ajak dia. Kalau perlu, kalau ada benda yang boleh kita, kalau kita dalam posisi penguat kuasa, kita gunakan kuasa kita. Kalau sebagai anak-anak malas, kau malam-malam kau siap. Aku rampas handphone kau, aku rampas kau. Kamu nak gunakanlah. Jangan takut kehilangan. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita sampaikan, tu saja. InsyaAllah. Jadi ini kehidupan jemaah sekalian. Bukan untuk mengumpul kawan, bukan untuk mengumpul kebenaran, tapi kehidupan adalah untuk menyampaikan kebenaran, melakukan ketaatan, meninggalkan larangan. Kadang-kadang memang akan Nabi SAW dipulaukan. Malah bukan dipulau, dihalau. Hilang bukan kata kawan, pakcik hilang, saudara mara hilang. Kita takut hilang kawan. Nak memilih baik yang benar pun takut. Kadang-kadang kita nak kena pilih. Hidup ni kena buat pilihan. Dan pilihan mengikut pada suruhan Allah. Kalau Nabi suruh duduk dengan orang yang benar, duduk dengan orang yang benar. Kalau Nabi suruh tinggalkan yang buruk, tinggalkan yang buruk. Kalau Nabi suruh tegur, tegur. Kalau Nabi suruh nasihat, nasihat. Tegur itu isteri kepada isteri yang bergelar ibu lah, ibu isteri pada anak. Nasihat pada suami, tegurlah, nasihatlah. Gitu. Ini kehidupan jemaah sekalian. Pertama, kebenaran. Kedua, ketaatan. Kebenaran mesti ketaatan. Terus, selagi mana berada dalam kebenaran dan ketaatan, kalau perlukan kepada datang pilihan, tak apa, seorang-seorang lah. Sebab tu cukup Allah, wa kafa billahi syahidah. Kenapa kita nak menangkan pihak-pihak yang tidak dalam kebenaran? Kalau dia malas-malas, tinggalkanlah. Tinggalkanlah orang yang malas. Nak macam mana? Kalau dia dah malas, dah lah, tinggal. Tugas kita sampaikan, dah sampaikan sudah. Kan? Bismillah jemaah sekalian, insya-Allah. Hidup ni pilihan. Pilihan untuk melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Jadi kita kena ada identiti, kita kena ada jati diri, kita kena ada orang kata apa, satu pegangan yang jelas. Nenek Mika sama juga, adik-adik yang tak sepahaman itu, maka biarkanlah tak sepahaman itu, tinggalkan tak sepahaman itu, bukan tinggalkan adik-beradik, tinggalkan tak sepahaman itu, jalan terus, ataupun istiqomahlah dengan tugas kita sebagai adik-beradik. Kalau kita sebagai abang, buatlah sebagai abang. Kalau kita tugas sebagai adik, sebagai adik, jaga silaturahim. Tinggalkan perkara yang mendatangkan halangan, gangguan itu. Tinggalkanlah. Tinggalkan atau kamu nak ditinggalkan. Hilangkan atau nak kehilangan. Hilangkan keraguan sebelum datangnya kehilangan. Hilangkan kelemahan, hilangkan kemalasan sebelum kamu diuji dengan kehilangan. Hilangkan. Jadi jangan takutlah nak hilangkan. Hilangkan kawan yang mengganggu. Hilangkan lah, terpaksalah hilangkan. Dia bukan putus silaturahim. Silaturahim ni dengan hubungan saudara sedaging. Dan saudara mara. Kalau kawan-kawan tu ada pilihan. Kalau dia ni malas duduk dengan dia, tak apalah, nasihat dia tak mau, okey dah. Okey, tak apalah. Sebab ingat kita ni kita nak duduk dengan ramai orang, pastikan kita ada kekuatan. Kalau tidak, nanti kita tercampur sekali. Kalau kita tercampur sekali, kalau dengan yang malas tentu. Kadang kita sekali malas nanti. Sama ada kita duduk dalam kelompok yang akan memberikan cetusan dia rajin lepas pada itu, ataupun kita pula malas dah. Malas nak dakwah, malaslah aku. Macam tu juga. Adalah kita yang lemah semangat. Jadi tak boleh lah macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baik.
Ini fasa pengasingan. Ingat, akhir zaman ni fasa mengasingkan diri kembali bagi zaman jahiliah. Jadi fasa untuk menentukan, membuat pilihan untuk duduk pada kebenaran, ketaatan. Ini fasanya. Hati-hati dengan hati, jangan ada buruk sangka, jangan ada perasaan, jangan ada was-was ragu-ragu. InsyaAllah. Baik. Jadi sebenarnya mengatakan Allah akan gantikan sahabat lebih benar Puan Yusma. Ya, sahabat ni yang sealiran dengan kita. Bukannya dia tu kenal kita. Aku kenal dia. Juga soal kenal yang luaran. Dia yang faham dalaman. Perjalanannya sama. Itulah sahabat. Perjalanan kita nak menuju ke syurga. Road to Jannah. Kita sedang projek pembangunan lebuh raya ke syurga. Jadi kita kena duduklah dalam suasana kelompok itu. Ni sahabat dalam ni tak cukup. Apa kata ni? Ramai kan. Ada bersahabat dengan kelompok yang baru. Tapi jangan rosaklah kelompoknya dah ada pula. Dah duduk elok-elok dah rosakkan lagi. Itu dia panggil makhluk perosak, dia panggil. Makhluk perosak. Faham? Makhluk perosak dia datang buat ragu. Kau dengar cerita ustaz gini-gini. Ya Allah, ni makhluk perosak lah tu. Sepanjang-panjang perjalanan elok ya. Makhluk perosak lah. Geng-geng Joyah. Geng-geng Joyah PA kan. Tu jaga-jaga. Kita dah duduk dalam kelompok yang baik, jaga anugerah Allah hadirkan kelompok yang baik ini. Jangan kita pula jadi perosak pada kelompok yang baik. Itu saja. InsyaAllah jemaah yang muliakan Ta'ala, alhamdulillah cukup setakat tu dulu. Ustaz, kalau perempuan dah bersuami tak tolong adik-beradik membayar di rumah ibu. Bagus soalan ni, Hasyarun. Tu dia. Ustaz, kalau perempuan dah bersuami tak tolong adik-beradik membayar di rumah ibu, adik lelaki dahulukan. Adakah dia angkat hutang dan perempuan kalangan adik-beradik baru bayar semula? Tak ada. Inilah perangai manusia yang tak balik kepada syariat Allah. Bila masa pula anak perempuan ataupun perempuan isteri kena menanggung ni, ajaran mana ni? Nak pula ada adik lelaki, ada abang, ada pakcik, ada ni. Jangan takut untuk duduk dalam kebenaran. Walaupun orang menakut-nakutkan, ambillah kau. Kau sebagai anak tau, kau mak dah melahirkan kau. Kau tak terasa ke? Tak rasa ni ke? Tak payah. Jangan takut dengan statement-statement macam tu. Selagi mana kita buat benda yang benar. Benar lah tu. Dah ada abang kan? Pula adik-adik perempuan. Ada 5 orang adik-beradik. Katalah 2 orang lelaki, 3 orang perempuan. Walaupun 2 lelaki ni susah, tapi kalau benar niat dia nak tolong mak ayah ada keluarga, Allah akan senangkan dia. Jangan bagi alasan. Salah tu. Yang orang perempuan pula jangan rasa macam tak boleh nak bagi tolong, tak boleh bagi duit, sanggup pergi kerja juga sebab nak tolong mak ayah juga. Islam tak suruh macam tu. Bukan kewajipan. Kalau kita buat juga bukan sebab kewajipan, malah kita buat sebab ikut perasaan, lagi rosak, lagi bergaduh suami isteri. Masa kita dengan suami tak ada, semata-mata konon-konon nak tolong keluarga. Keluarga tu pula bukan kewajipan nak tolong pula tu. Ada pula lelaki, bukan tak ada. Lelaki itulah. Tak apa. Biarkan saja. Dia nak marah-marah. Yang penting kita duduk dalam hukum. Ustaz, salah ke kalau kita buat pengasingan sampai orang kata kita ni tak bercampur dengan orang, hati mati? Macam saya cakap lah. Bila orang bercakap berdasarkan keadaan, tanpa dia ada sandaran kepada Allah, maka abaikan sajalah. Orang kan, dia nak bercakap, ikutlah dia pada cakap. Kita ni, hati-hati apa yang kita cakap. Orang nak cakap buruk kita, bila kan kita ni jangan sampai memburukkan orang, mengaibkan orang. InsyaAllah. Kalau jawapan dia adik-adik, contoh semua perempuan macam mana? Dia ni, kalau semua perempuan sekalipun, pasti Allah akan datangkan pertolongan. Kita buat satu kenyataan tu, satu keadaan. Kalau sebenarnya takkan berlaku begitu orang kata apa, kronik sampai itu pun dalam satu ni sebab sejuta kot. Mesti akan ada. Kalaupun misalkan kata semua perempuan baik, sekarang ni semua perempuan mesti Allah akan beri kelebihan pada suami dia, ayah dia. Jangan kita ni bukan, jangan carikan alasan untuk membolehkan suatu perkara.
Tapi kita kena mudahkan perkara itu mengikut pada syariatnya. Memang tak ada halangan, tapi jangan wujudkan spekulasi, wujudkan kontroversi. Mesti ada. Pertama, letakkan hukum dulu, lelaki. Kalau dah semua perempuan, sekarang ni contoh, siapa yang akan membantu keluarga ni? Adik-beradik sepatutnya adanya atas lahir pakcik-pakcik ke apa. Perempuan masih tak ada kebertanggungjawaban itu. Okey, katalah nanti dapat menantu pula. Mungkinlah menantu tu pula Allah aturkan. Ini benda yang keadaan yang kita tidak perlu menjangkakan. Pertama, balik kepada hukum. Pasti. Kalau ada semua, mesti akan ada juga. Dia takkan ada semua perempuan. Takkan berlaku begitu. Cikgu-cikgu menjadi perempuan sambil bantu membantu keluarga. Tak kisah kalau sambil-sambil, tak apa. Jangan letakkan satu pahaman, mesti. Dia bukan kewajipan. Sekarang ni kita buat sebab spekulasi, hati-hati jemaah sekalian. Jangan buat satu amalan tu sebab kerana kontroversi, emosi. Kalau tak buat nanti apa orang kata? Nanti apa? Apa ibadah kata? Apa syariat kata? Adakah kewajipan seorang perempuan untuk ada duit? Ada tidak? Tak ada. Okey dah. Kalau tak ada, tak ada. Itu. Allah akan berikan kekuatan untuk kita mendepani tanggapan buruk orang tu. Kalau kita duduk pada pihak yang benar lah. Benar ni Puan Sana Ladis kan? Mesti adanya. Nur Sakinah, Nizam lelaki tak bertanggungjawab. Kau marah orang lelaki kan? Kan tengok ceramah si semua perempuan pula. Allahu Akbar. Sebab tu lihat dengan aturan Allah. Jangan lihat dengan aturan kita. Jangan sibuk mengatur. Tapi dulu dengan aturan Allah. Ingat, setiap pergerakan itu digerakkan. Apabila digerakkan, duduk diam dalam memahami gerakan itu. Diam. Setiap pergerakan itu digerakkan. Apabila digerakkan, maka diam dalam memahami gerakan itu. Tak salah di dalam aturan Allah. Yang salahnya kita salah faham tentang aturan Allah. Itu saja. Tak salah. Allah tidak pernah salah dalam mentadbir alam ini. Yang salahnya kita dalam memahami pentadbiran Allah. Kita tengok malam saja gelap, takut rugi. Padahal malam bukan untuk takut, malam untuk rehat. Gelap sebab kita takut. Itu perangai kita. Kita tu dah kena sampuk. kena kacau dengan hantu Kak Limah. Jadi bila malam je melupuk. Sedangkan malam tak ada apa nak ditakutkan pun. Malam untuk rehat. Tapi kerana ada gangguan-gangguan lah apa-apa, jadi malam tu ketakutan. Seorang, tak ada salah dengan seorang. Seorang ni untuk beramal beruzlah. Tapi kerana orang cakap, salah faham kita, sian, seorang dah tak ada orang nak dah. Sian, dia duduk sorang-sorang. Tak laku lah tu. Itulah kau tak ada PR, public relation, tak bagus. Demo, cakap kadang-kadang, Allah Akbar. Gitulah. Jadi, tak salah dalam aturan Allah. Salahnya kita dalam memahami aturannya. Itu saja. Jadi setiap pergerakan itu digerakkan. Maka fahamilah. Tak kala digerakkan itu, maka fahamilah gerakan itu. Faham gerakan itu. Minta ilham pada Allah Ta'ala untuk memahami gerakan yang digerakkan itu. Nampak? Tak datang sendiri semuanya. Semua didatangkan. Maka bila didatangkan, maka minta ilham, petunjuk untuk Allah fahamkan gerakan.
Baik, itu saja. Sedangnya Allah Ta'ala, moga-moga Allah rahmati kita semua, insyaAllah. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita. Mohon ampun maaf daripada saya, cukup setakat ini dulu perkongsian kita pada pagi sini, pagilah, sana dan tengah hari. InsyaAllah kita bertemu pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.